Kita akan sambung ya latihan di buku aktiviti ni. Kita terus ke muka surat 8. Okey, muka surat 8 ya. Kita lihat soalan 1.2F. Okey. Soalan menyatakan dalam bentuk indeks positif, indeks negatif. Jadi indeks positif. Okey, menyatakan nilai ke dalam bentuk indeks positif. Okey, ke dalam indeks positif. Okey, kita cuba lihat soalan yang pertama ya. Kita bincangkan soalan A. Dia bagi 4, indeksnya negatif 3. Okey, apabila kita ada kuasa negatif, bagaimana kita nak menjadikannya positif? Okey, kita akan tukarkan kepada bentuk pecahan. Okey, kita akan tulis menjadi 1/4 kuasa 3. Okey, begitu juga sebaliknya jika kita mahu menukar kepada indeks yang negatif. Okey, dia berlawan sebenarnya. Kita kalau boleh, kita nak yang positif lah ya. Okey ya. Jadi kalau indeks negatif ya, contoh kita lihat di muka surat berapa? Mana indeks negatif? Okey, dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif. Okey, contoh A yang berada di bahagian bawah tu kan, nombor 2A, 1/4 kuasa 5. Kita nak tukar kepada negatif. Bermaksud pecahan ini yang berada di bawah ini, kita akan naikkannya ke atas. Okey, 4. Dan kuasa indeks 5 ini akan bertukar menjadi negatif 5. Itu adalah kaedahnya. Ya, sebenarnya dia macam berlawan lah. Kalau sebelum ni kita pernah belajar, tolak jadi tambah, tambah jadi tolak, kan buat ke sebelah kan. Darab dengan bahagi. Begitu juga ini. Jadi kalau indeks positif, indeks negatif, hanya perlu menggunakan pecahan sahaja. Ya. Okey, kita cuba lihat lagi soalan yang berikutnya kalau melibatkan nombor-nombor. Okey, contoh soalan E. Okey. Soalan E dia bagi 3H kuasa negatif 5. Okey, jadi sekarang ini kamu kena kenal dulu, kena faham. Indeks negatif 5 ini sebenarnya siapa yang punya? Okey. Indeks negatif 5 ni sebenarnya adalah kepunyaan H. Apa bezanya dengan yang kurungan? Ni tak ada kurungan tau. Jadi kamu kena faham. Jadi kalau kuasa negatif 5, macam ni bentuk soalannya, ia adalah kepunyaan H. Jadi bila sahaja kita nak tukar kepada indeks positif, bermaksud 3 ini, nombor 3 ini akan dibiarkan di atas per dengan H kuasa 5. Okey, itu beza dia. Jadi kamu kena faham, kalau indeks tu negatif dan dia ada perkali di depannya, kamu kena tahu siapa punya indeks itu. Ya. Okey. Kemudian kita cuba lihat lagi soalan yang lain ya. Soalan lain, soalan E sudah. Okey ya, kita lihat soalan G. Soalan G. Okey. Ini berbezalah, ini yang soalan bawah kan. Okey, soalan G. Soalan G dia bagi 4/7 Q kuasa negatif 5. Jadi sekarang ini kuasa negatif 5 ini, indeks negatif 5 ini siapa yang punya? Q yang punya kan. Jadi kalau kita dah tahu Q yang punya, bermaksud nombor 4/7 ini tidak akan bertukar lah. Dia akan kekal menjadi 4/7. Bagaimana dengan Q itu? Q akan diletakkan di bawah. Dan kuasa indeksnya, kuasa ataupun indeksnya negatif 5 bertukar menjadi 5. Ini kita panjangkan sedikit. Okey. Jadi itu adalah G. Okey. Boleh ya? Kita cuba lagi lihat soalan H.
Okey, soalan H. Soalan H dibagi pada kita kurungan. Di dalamnya ada negatif 3/4. Di luar kurungan ada U dan indeksnya negatif 4. Ya. Jadi, lagi sekali kita dah tahu tadi, ya, kalau bentuknya begini, kamu tengok kuasa ataupun indeks negatif 4 ni siapa yang punya? U yang punya. Jadi, macam mana kedudukan negatif 3/4? Dia akan kekal menjadi negatif 3/4. Di manakah U? U akan duduk di bawah dan kuasa indeks negatif 4 tadi akan bertukar menjadi 4 sahaja. Ya, pastikan penulisan kamu adalah betul. Ya, tengok seperti yang saya buat. Jangan lupa ambil buku aktiviti kamu dan terus sahaja menyalin jawapan. Jangan tengok tanpa buat apa-apa. Nanti kamu lupa, ya. Okey, kita pergi berikutnya soalan I. Okey, soalan I dia bagi pada kita dalam kurungan 5/6. Di luarnya ada kuasa negatif 7. Okey. Jadi apa beza soalan H dan soalan I tadi ni? Okey, betul. Soalan H dia ada U kan? Baru ada kuasa. Soalan I dia tak ada U, tak ada X, tak ada M, tak ada L, tak ada apa-apa. Dia terus kepada kuasa. Jadi kuasa tu indeks lah, ya. Jadi indeks negatif 7 ni siapa yang punya? Ya, betul. Negatif 7 ni sebenarnya 5/6 yang punya. Apa beza dia dengan yang tadi ni? H ni. H ni yang punya adalah U sahaja. Jadi pecahan ni, nombor pecahan ni tiada kaitan. Kita kekalkan. Untuk I, sedikit berbeza. Sebabnya pecahan ini akan bertukar. Kenapa, ya? Sebab indeksnya negatif 7 ini kepunyaan 5/6. Okey, jadi kita akan tulis bagaimana? Okey, di sini kamu kena tahu apabila berlaku keadaan begini, pecahan ini akan bertukar tempat. Dia akan terbalik. Terbalik menjadi apa? Kalau sebelumnya 5/6, dia akan menjadi 6/5. Okey. Bagaimana dengan kuasa ataupun indeksnya? Apabila sahaja nombor pecahan ini sudah terbalik, bertukar tempat, kuasa indeks negatif 7 ini akan bertukar menjadi 7 sahaja ataupun positif 7. Okey, ya. Jadi tolong ingat, kaedahnya cukup mudah. Kamu hanya perlu tahu kuasa ataupun indeks negatif itu siapa yang punya. Daripada situ kamu boleh tahu bagaimana kita nak kekalkan bentuknya. Ya. Okey. Jadi kita pergi terus kepada soalan nombor 2. Saya harap kamu dah salin tadi. Jangan hanya dengar kosong sahaja, ya. Okey. Soalan nombor 2. Okey, soalan A tadi saya dah bagi tahu. Okey, soalan B kita cuba lihat yang simple dulu. Negatif 3, indeksnya 3. Jadi nak tukar kepada negatif. Ini positif kan? Yang ini adalah kuasa positif, indeks positif. Kita nak tukar kepada negatif. Jadi kalau negatif, kamu perlu buat 1 per dengan, okey, nombor ni kekal negatif 3 dalam kurungan negatif 3. Okey, indeks ini akan bertukar menjadi negatif 3. Ya. Okey, soalan C tadi macam mana soalan C? Okey, soalan C, M indeks 17. Jadi nak tukar kepada negatif kan? Nak tukar indeks pada negatif, terus buat pecahan. 1 per berapa? M. Kuasa ataupun indeksnya negatif 17. Dia macam tu je.
kita boleh bayangkan beginilah sebenar keadaannya. Bawahnya adalah per 1, ini pun per dengan 1. Jadi bila kita nak tukarkan dia kepada indeks yang negatif, kita tukar kedudukan. Itu basic dia sebenarnya. Tapi kalau tak boleh pun, kamu tak boleh nak ingat, tak apa. Yang penting kamu faham bila kita nak guna dia punya negatif ataupun positif tu. Ya? Okey ya. Jadi kita cuba lihat soalan lain. Okey, soalan D. Okey, soalan D, dia bagi pada kita dalam kurungan ya, ada 5/8. Di luar kurungannya ada indeks 8. Okey, jadi sekarang ini, indeks 8 ni siapa yang punya? Ya, 5/8 yang punya. Jadi kalau nak tukar kepada negatif, apa perlu kita buat? Pecahan ini akan diterbalikkan. Nombornya disongsangkan bawah pergi atas, atas pergi bawah. Kita akan mendapat nilai dia apa? 8/5 dalam kurungan ya. Indeksnya di luar ini akan bertukar menjadi negatif 8. Ya, boleh ya. Okey, jadi sekarang ni D sudah. Kita cuba lihat soalan F. Okey, F. F boleh ke? Kalau F, seperti tadi juga, K kuasa 10. Nak tukar 10 ni kepada negatif, terus tulis 1 per K kuasa negatif 10. Okey ya? Okey, boleh ya? Jadi terus lihat soalan yang ketiga. Soalan ketiga, dia agak mencabar sikit disebabkan kita akan membuat pengiraan ya. Okey, soalan nombor 3. Muka surat ke-9 dalam buku aktiviti. Ya. Ambil buku aktiviti kamu, ambil pen, ambil pensel, kalkulator, bersedia untuk menyalin dan memahami apa langkah yang saya tunjukkan. Okey ya. Kita cuba lihat soalan yang melibatkan soalan C lah ya. Yang petak-petak tu nanti dulu ya. Petak tu nanti dulu. Kalau kamu faham soalan CDE, insya-Allah yang untuk pengisian petak-petak tu akan jadi lebih mudah ya. Okey. Jadi kita lihat soalan C di mana dia bagi pada kita soalan 4, indeks dia 3 dalam kurungan 2. Okey, kejap ya. Okey ya. Jadi kita perhatikan soalan C ni, kita mempunyai asas 4, asas 5 dan asas 4. Itu penting ya. Kenapa? Nanti kita akan sekalikan mereka mengikut asasnya. Okey. Kemudian kita tengok, kita ada kurungan dan kita ada nombor kuasa di luar. Yang ini kamu dah belajar sebelum ini, di mana okey, nombor-nombor kuasa begini kita akan darabkan. Nombor ini semua kita akan darabkan. Ya. Jadi itu yang sudah kamu pelajari dalam pelajaran yang lepas ya. Okey. Jadi kita akan tulis jawapan. Apa kita akan dapat? 4, 3 kali 2, 6. 5. 2 kali negatif 3, negatif 6. Darab 4 kuasa 12. Okey. Okey, kemudian bila kamu dah dapat begitu, ingat tak sebelum ni kita dah belajar ya, kalau asas yang sama begini, ni asas yang sama kan, 4, 4, 4 ni kan ya. Okey, kita boleh buat apa? Kita boleh tolak ataupun kita boleh tambah. Itu istimewanya ya. Okey, jadi apa kita akan buat?
Kita akan buat dia beginilah ya. 4 kuasa 6. Kamu tengok di bahagian bawah ada 12 kan? Ini bahagi kan? Ini bahagi kan? Jadi kalau bahagi dia akan menjadi tolak. Tolak berapa? Tolak 12. Okey. Di bahagian bawahnya disebabkan asas 4 dah jadi sekali. Kita dah tukar dia menjadi begini. Jadi tinggallah 5 kuasa negatif 6 di bawahnya. Boleh ikut ya? Okey. Jadi kita akan tolakkan indeksnya. 4 ni dapat negatif 6. Bawahnya 5. Ini pun negatif 6. Okey. Adakah ini jawapan akhir? Bukan. Ya, tak boleh lagi. Kenapa tak boleh lagi? Disebabkan nombor indeksnya negatif. Okey. Cuba kita perhatikan ya, indeks negatifnya sama tak? Sama kan? Jadi sebenarnya kita boleh ringkaskan dia menjadi 4/5 dalam kurungan. Di luarnya kita tulis negatif 6. Sebab dia sama kan? Negatif 6, negatif 6. Dia sama. Jadi dia jadi bentuk beginilah. Adakah ini jawapan akhir? Bukan. Okey, jadi tengok tadi kan, bagaimana kita nak menghilangkan indeks negatif? Siapa yang punya sekarang ni? 4/5 yang punya. Apa yang berlaku pada pecahan itu? Apa yang berlaku? Kita akan terbalikkan ya. Okey, kita terbalikkan. Begini. Apakah jawapan yang akan kamu dapat? Okey, bila terbalik dia jadi 5/4. Tutup kurungan ya. Apa yang berlaku pada indeks negatif tadi? Dia akan menjadi positif 6. Inilah jawapan yang terakhir. Okey ya. Jadi itu soalan C. Okey ya. Kita sambung soalan D. Okey, soalan D dia bagi pada kita 4S kuasa 3. Okey, kejap saya soalan ya. Sesiapa yang belum beli buku aktiviti, kamu kena menyalin soalan dan langkah kerjanya di dalam buku tulis. Ya, di dalam buku tulis. Tapi bezakanlah dengan buku latihan kamu ya. Buku latihan, buku teks tu lain. Buku menyalin contoh-contoh aktiviti ni lain. Asingkan ya. Nanti kalau hantar tu tak ada lah terlalu banyak sangat tiba-tiba ya. Saya nak soalan buku teks sahaja untuk dihantar. Okey ya. Jadi soalan D, inilah rupa soalannya. Nampak macam payahnya. Tapi sebenarnya kalau kamu faham bentuknya betul-betul, insya-Allah ya, dia akan menjadi lebih mudah ya. Okey, kita perhatikan yang pertama ini, yang ini kumpulan yang pertama ni, sebutan yang pertama ni, ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa boleh kita buat. Biarkan sahaja. Tapi kita fokus kepada kurungan ni. Kalau kurungan ni biasanya kita akan boleh permudahkan ya. Cuba kamu tengok, di luar kurungan kita ada negatif 3. Okey, dalam kurungan kita ada S T kuasa 2 ya. S ni kuasa berapa? Kuasa 1. Walaupun dia tak tulis, tapi itu kuasa 1 ya. Okey, jadi kita akan permudahkan dulu yang dalam kurungan itu ya. Tengok cara saya tulis ya. Nombor indeks duduk di atas ya. Kecil je. Okey, darab S 1 kali negatif 3 dapat negatif 3. Okey, T dapat 2 negatif 3 negatif 6. Jangan buat careless kat situ. Nampak tak? Kurungan dia dah hilang. Bila kurungan dah hilang, mudahlah kita untuk buat pengiraan ya. Okey, jadi sekarang ini ada tak nombor? Ada tak nombor? Nombor perkali lah, ada tak?
ada, iaitu apa? 4 dan 12. Ini tak ada lah, ini 1, tak payahlah ya. Tak payah ambil lah. Jadi ingat tak latihan yang lepas? Cuba tengok balik latihan yang lepas ya. Kalau ada nombor perkali begini, kita kira dahulu. 4 bahagi 12. Kita asingkan siap-siap. Senang nak cerita ya. Okey. Kemudian apa lagi kita ada? Cuba tengok betul-betul. Kita ada S lagi di sini dan S lagi di bawahnya. Nampak? Kan ya. Jadi itu dia punya nombor asas yang sama. Jadi S 3 darab jadi apa? Tambah. Okey, tambah. Tambah berapa? Negatif 3. Bahagi. Nampak tak? Sebab dia bahagi duduk bawah kan. Jadi bahagi jadi tolak. Tolak berapa? 4. Perlu tak ni buat kurungan? Perlulah. Sebab dia tambah dengan tolak dekat-dekat. Buat je kurungan, tak apa. Ya. Nanti kamu tekan je kalkulator kalau rasa macam tak confident kan. Okey. Jadi satu lagi. Ya. Kita tengok apa asas apa lagi yang sama. T. Ada tak T? Ada. Nampak tak? T kuasa 4. Ini T berapa? Kuasa negatif 6. Ini T berapa? 3. Okey, kita sambung lagi. T. Ya. 4. Darab jadi tambah. Negatif 6. Buatlah kurungan ya. Boleh ya. Bahagi jadi tolak. Tolak berapa? 3. Okey, setakat ni boleh ya. Jadi kita akan permudahkannya lagi. Yang ni memang langkah yang penting ya, sangat penting. Daripada sini kita boleh permudahkan banyak perkara. Okey, kita tengok nombor. 4 bahagi 12 dapat berapa? 1/3. Ya, jangan buat perpuluhan. Perpuluhan kita tak nak. Ya. Okey, S. Berapa S tu? 3 tolak 3, 0. 0, negatif 4 lah. Okey, T berapa dapat? 4 tolak 6, negatif 2, negatif 5. Okey, nampak ya? Jadi sekarang ini kita dah permudahkannya. Tetapi ini bukan jawapan akhir. Okey, jadi kamu tengok ya. Kita ada kuasa indeks negatif. Negatif ni siapa punya? S punya. Negatif 5 siapa punya? T yang punya. Jadi apa langkah kita boleh buat? Kita akan tukarkan dia. Nombor ni buat macam mana? Biarkan begini je ya. Jadi S ini kita akan tukar kepada positif. Indeks positif. Kita akan tukar 1/S kuasa 4. T akan bertukar menjadi 1/T kuasa 5. Nampak? Kenapa buat macam tu? Sebab kita nak tukarkan indeks negatif tadi kepada positif. Last sekali buat apa? Ini apa hubungan ni sebenarnya? Hubungannya semua darab lah sebenarnya ya. Okey, walaupun kita tak tulis darab macam ni, tapi kita tahu itu adalah darab. Itu memang dah automatik dalam matematik ya. Automatik lah, dia bukan manual. Jadi, kita darabkan atas ni dapat 1/3. Sekalikan semua jawapan duduk dekat-dekat. Inilah jawapan yang muktamad. Okey? Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam grup ya. Okey, kita cuba lihat soalan E. Okey, kejap ya. Okey, ini soalan E. Sesiapa yang tak ada buku tu boleh salin ya. Salin dengan teliti lah. Okey, tengok ya. Semua soalan ni dia ada kurungan. Jadi, berhati-hati ya. Kita kena pecahkan kurungan-kurungan ini.
Ya. Okey, kita perhatikan kita nombor 5 di luar kurungannya negatif 2. Okey, kita akan tulis dia menjadi 5 kuasa negatif 2. Okey. Apa yang berlaku pada G? G ya. G akan kita darabkan. Ya, saya nak tukar color sekejap. Okey. Jadi kita tulis apa? 5. Ni kuasa negatif 2 ya. G akan dapat 2 kali negatif 2, negatif 4. Jangan buat keras mistik ya. H, 3 kali negatif 2, negatif 6. Okey, dah pecah kurungan dia. Jadi pecahkan kurungan 3 dengan 4 di luar. Okey, G ada 1, 4 di luar. Ada H, 3 kali 4, 12. Okey, 5. Pecahkan kurungan dia lagi. Kuasa 2. G, 3 kali 2, 6. Dan H ialah 2. Okey, semua kurungan dah pecah. Okey, jadi kita tengok nombor. Ini nombor. Okey. Kemudian ini pun nombor. Dan ini pun nombor. Jadi kalau nombor-nombor ni kita boleh letak dia sekali lah sebenarnya ya. Okey, kita buat dia jadi beginilah. 5 negatif 2 darab 3 4 bahagi 5 2. Okey, boleh ya, kita letak dia sekali je ya. Macam tadilah. Kemudian kita tengok G pula. Okey, G. Okey, ini G. Ini G. Ini G. Okey. Jadi G dia akan menjadi G negatif 4. Ni darab jadi tambah. Tolak 6. Ya. Dia hilang dah. Mula dah dia buat hilang. Ya. Ini apa tadi? Kalau biru kan. Ini dapat apa tadi? 5 gitu. Kenapa kau tak nak dekat? Okey. Okey, kemudian kita tengok H ya. H. Ini H. Kita sambung H negatif 6 tambah 12 tolak 2. Okey. Jadi ya Allah, kenapalah kau 12 tambah tolak 2. Ini tambah. Okey. Jadi kita tukar dia lagi. Okey. Nombor di depan ni sebenarnya kalau kamu boleh guna kalkulator, kita boleh kira guna kalkulator, tapi tak perlu pun tak apa ya. Okey, cuba kamu tengok 5 dengan 5 ni dia sama kan? Sama tak? Sama kan? Jadi kalau sama, kamu boleh tulis dia jadi macam ni. 5 negatif 2 bahagi kan, dia bahagi tolak, ada 2 di bawah kan, ni 2 2 darab 3 kuasa 4. Okey, jadi G okey, G ya, negatif 4 ni dapat apa ni? Negatif 6. H dia jadi berapa? H
Okey, H dia jadi berapa tu? Negatif 6, 12, 6. 6 tolak 2 dapat 4. Okey, jadi sini 4. Okey, jadi ni 5 kuasa negatif 4. Okey, G ni negatif 6 kan? Okey, jadi kita tukar dia. Kenapa jadi macam ni ya? Saya pun tak tahu ya. Kenapa jadi macam ni? Okey, saya harap kau dapat salin lah ya. Okey, jadi 1 per G kuasa 6. H4. Ya, last kali. Allah, kenapa dia jadi macam ni? Okey, last kali kamu akan dapat kiraan. Guna je kalkulator kamu. Okey. 5 negatif 4 tu sebenarnya kamu akan dapat 3 kuasa 4. Bawahnya dia akan bertukar menjadi 5 kuasa 4. Ya. Okey. Jadi ni H4 G6. Okey. Kamu guna kalkulator kamu. Ya, H4. Kamu guna je kalkulator kamu, tekan je, dapat 3 kuasa 4 berapa. Sesiapa yang tak tahu nak tekan kalkulator, boleh tanya dalam grup. Ya, tak tahu nak tekan kan? Ada kalkulator tapi tak tahu nak guna. Tanya dalam grup, jangan malu-malu. Ya. 5 kuasa 4 dapat 625. Okey, itulah jawapannya. Tengok dia main dilelang. Tak tahulah saya pun apa berlaku. Ya. Okey, minta-minta kamu dapat salin lah ya. Okey.